Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah melahirkan harapan agar budaya kerja yang berintegriti tinggi, bertanggungjawab dan patuh kepada peraturan dan undang-undang diamalkan oleh mereka yang berkhidmat dalam sektor awam atau swasta. Tegas Baginda, jika keruntuhan dan kelemahan etika dan moral dalam melaksanakan amanah dihapuskan, insya-Allah negara akan selamat dan sentiasa diberkati untuk menuju kejayaan. Dalam titah putusan sempena menyambut Tahun Baharu Masihi 2021 yang disiarkan ke seluruh negara malam tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menyentuh beberapa perkara yang menyangkut usaha meningkatkan lagi produktiviti negara melalui inovasi dan koordinasi yang efektif, perkembangan transformasi digital untuk menjadikan negara sebagai sebuah negara pintar serta meluaskan lagi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan di samping isu sekuriti makanan sebagai agenda utama supaya bekalan makanan asasi benar-benar mencukupi. Titah Baginda, tahun 2020 merupakan tahun yang sangat mencabar bagi negara Brunei Darussalam dan malah dunia bersabit dengan penularan wabak coronavirus yang memberi impak yang besar kepada perkembangan sosioekonomi di seluruh dunia. Alhamdulillah, dengan izinnya juga, negara kita telah dapat membendung wabak berkenaan dari terus merebak, hasil dari usaha-usaha bersepadu oleh pihak-pihak berkenaan serta penglibatan dan kerjasama seluruh rakyat dan penduduk menanganinya dengan vaksin ketuhanan juga digunakan secara konsisten. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah negara Brunei Darussalam akan menjadi pengerusi kepada mesyuarat di peringkat ASEAN pada tahun 2021 yang membawa tema We Care, We Prepare, We Prosper. Tema tersebut, titah Baginda, bertujuan memberi fokus kepada hal ehwal kesejahteraan rakyat ASEAN. Maka dalam hubungan ini, keutamaan akan terus diberikan kepada melaksanakan inisiatif-inisiatif yang membolehkan negara-negara ASEAN akan lebih bersedia bertindak balas untuk memelihara kesejahteraan rakyat masing-masing. Khasnya ketika menghadapi sebarang krisis atau bencana di masa-masa mendatang. Dalam masa yang sama juga, rakyat ASEAN perlu diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan supaya lebih bersedia menghadapi cabaran serta ligat merebut peluang dari perkembangan teknologi dan arus perubahan global yang pantas. Oleh itu, negara Brunei Darussalam sendiri mesti seiring dengan rakan-rakan membuat perubahan dengan sistem negara, ekonomi, pendidikan dan keselamatan diperkukuhkan sebagaimana merujuk kepada blueprint, plan-plan induk dan plan-plan strategik yang dikeluarkan, sama ada di peringkat kementerian maupun nasional. Turut disentuh dalam titah ialah perkembangan transformasi digital untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan perlunya kerjasama strategik bagi mencapai kemajuan ke arah Smart City. Mengenai ehwal keselamatan ini, pada bulan Ogos 2020 yang lalu, BETA telah pun memperkenankan penubuhan Cyber Security Brunei sebagai agensi yang menjaga keselamatan cyber kebangsaan dari sebarang insiden
dan ancaman cyber. Brunei turut teruja dengan perkembangan transformasi digital untuk menuju aspirasi menjadikan negara sebagai sebuah negara pintar. Maka untuk itu, kerjasama strategik yang berterusan di antara semua pihak yang berkepentingan adalah diperlukan bagi menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran bagi mencapai kemajuan ke arah Smart City. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum mengenai tenaga kerja yang mencatatkan 9,317 orang warga Brunei mendapat pekerjaan di sektor swasta pada tahun 2020 berbanding 9,056 orang pada tahun 2019. Kerajaan melalui Manpower Planning and Employment Council, MPEC, akan meningkatkan usaha menerusi Job Center Brunei, JCB, di antara sektor awam dan swasta dalam meluaskan lagi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Apa yang beta harapkan, mereka yang berkhidmat dalam sektor awam atau swasta akan mengamalkan budaya kerja yang berintegriti tinggi, bertanggungjawab dan patuh kepada peraturan dan undang-undang. Isu keruntuhan dan kelemahan etika dan moral dalam melaksanakan amanah boleh menjadi penyebab kepada keburukan amalan rasuah, pecah amanah atau salah guna kuasa untuk kepentingan pribadi. Beta yakin, manakala sifat seumpama ini dihapuskan, insya-Allah negara akan selamat dan sentiasa diberkati untuk menuju kejayaan. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah pun menyediakan Economic Blueprint sebagai hala tuju untuk mencapai perkembangan mantap ekonomi. Baginda bertitah melahirkan harapan untuk melihat dasar ekonomi tersebut berupaya meningkatkan lagi produktiviti negara secara efektif. Hasrat ini hanya akan dicapai melalui sokongan padu oleh pelbagai pihak yang berkepentingan. Beta ingin melihat dasar ekonomi tersebut berupaya untuk meningkatkan lagi produktiviti negara melalui inovasi dan koordinasi yang efektif. Di samping itu, isu security makanan juga adalah agenda utama kita, supaya bekalan makanan asasi benar-benar mencukupi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muttadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang kemarin berkenan berangkat ke majlis membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena penubuhan 100 tahun Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB. Majlis tersebut berlangsung di Jamiah Asri Hassanal Bolkiah, Kiarong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya PPDB. Sembahyang Fardu Maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Allahu Akbar. Allah.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. Yang berhormat Pihin juga mengimamkan sembahyang sunat hajat. سمع الله لمن حمده الله أكبر. Bacaan surah Yasin beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orangkaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا يا نعم المولى يا نعم النصير برحمتك. Yang Berhormat Pihin juga membaca doa kesyukuran. بارك لنا في بلادنا وبارك لنا في أعمالنا وكل من أنعمت علينا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم انقل المسلمين. Hadir Yang Berhormat Pihin Orangkaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hak Awal Dalam Negeri. Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orangkaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Tahun ini, PPDB menjangka usia ke-100 tahun dengan tema 100 tahun kepolisan menghormati masa dulu, meraihkan masa kini, melindungi masa depan. Hutan-hutan dan pokok-pokok adalah penting dalam kehidupan manusia. Negara Brunei komited dalam melaksanakan penanaman pokok bagi mendukung dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam, khususnya bagi strategi 2 iaitu liputan hutan. Perkara tersebut ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Ahli Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam semasa acara penanaman pokok yang diadakan di Taman Riadah Jalan Pusat Persidangan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga, selaku pengerusi bersama Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orangkaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga selaku Ahli-Ahli Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Sejumlah 200 pohon anak pokok ditanam pada acara tersebut. Acara seumpamanya merupakan salah satu usaha bagi mencapai sasaran untuk menanam 500,000 pokok baharu menjelang tahun 2035 dan juga merupakan strategi utama dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam yang telah dilancarkan pada 25 Julai 2020 yang lalu. Juga menyertai Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Awang Asyhari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengasas bersama Green Brunei.
Negara Brunei Darussalam telah menandatangani Perjanjian Paris pada 21 September 2016 bagi menyahut seruan tindakan iklim global. Di peringkat global, pelepasan GHG negara ini adalah antara yang terendah iaitu sebanyak 0.025%. Dalam hal ini, negara memberikan komitmen yang sepenuhnya dengan memainkan peranan dalam usaha global bagi menangani isu perubahan iklim. Di bawah Perjanjian Paris, semua negara-negara parti adalah dikehendaki untuk menghadapkan Nationally Determined Contribution (NDC) masing-masing yang menggariskan Pelan Kebangsaan Iklim dengan tumpuan kepada tindakan iklim. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam yang dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Datuk Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga, mengumumkan negara Brunei Darussalam telah menyerahkan dokumen NDC kepada Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim kemarin. NDC negara berhasrat untuk mengurangkan jumlah pelepasan GHG sebanyak 20% menjelang tahun 2030. Dalam mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang mampan, pelepasan GHG negara ini dijangka meningkat. Tetapi dengan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi di bawah NDC, peningkatan itu dijangka dapat dikurangkan sebanyak 20% berdasarkan pelaksanaan strategi-strategi dasar Kebangsaan Perubahan Iklim negara Brunei Darussalam, BNCCP, antaranya pelepasan industri, liputan hutan dan kenderaan elektrik. Sebagai komitmen berterusan, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi memastikan kesejahteraan serta kepentingan rakyat di negara ini sentiasa terjaga. Satu majlis menandatangani kontrak projek sistem pemantauan National Coastal Surveillance System diadakan di bangunan Jabatan Perdana Menteri. Projek yang mengambil langkah 24 bulan pembinaan itu apabila siap nanti merupakan rangkaian pemantauan maritim negara merangkumi pesisiran pantai Brunei, Teluk Brunei serta Sungai Brunei melalui pemasangan beberapa sistem pengesanan. Kontrak di antara Pusat Penyelarasan Maritim Kebangsaan MPPMK, Jabatan Perdana Menteri dan General Dynamics Mission System Canada ditandatangani oleh Lieutenant Colonel Bersara Pengarah Haji Muhammad Sazali bin Pengarah Haji Yaakob, Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Penandatanganan disaksikan oleh Puan Yang Terutama Janet Stovall, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Emily Fleckner selaku Charge d'Affaires Kedutaan Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam, ahli-ahli jawatankuasa pandu projek NCSS serta tim projek NCSS. Sebelumnya, kontrak tersebut telah ditandatangani di Ottawa, Kanada 15 hari bulan Disember lalu oleh David Ibbotson selaku Naib Presiden Syarikat General Dynamics Mission Systems Canada yang disaksikan oleh Tuan Yang Terutama Colonel Bersara Pengarah Haji Kamal Bashar bin Pengarah Haji Ahmad, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Kanada. Tiada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan kemarin dengan 5 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam sirah akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 157 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 16 kes. ...643 sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 10,355 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 68 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 83,176 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148.
Sebagai susulan kepada beberapa siaran akhbar yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengenai dengan pelaksanaan caj perkhidmatan CAP oleh Jabatan Kastam dan Eksasi Raja JKED dan siaran akhbar Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC berkenaan pengeluaran pelekat pas kenderaan daftar luar negara ke atas kenderaan-kenderaan luar negara yang telah mendapat kebenaran JKED untuk menetap di negara Brunei Darussalam dan kenderaan-kenderaan luar negara yang memasuki negara ini bagi tujuan pengangkutan barangan, pertanian, agri makanan dan perikanan dengan kebenaran dari Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Jabatan Kastam dan Eksasi Raja memaklumkan mulai 1 Januari 2021, mana-mana kenderaan pendaftaran asing yang berada di negara ini dan belum mempunyai pas exit entry system EES yang telah mansuh dikehendaki untuk mendapatkan dan memperbaharui kebenaran import sementara bagi kenderaan. Mana-mana kenderaan pendaftaran asing yang berada di negara ini tanpa mendapatkan pas tersebut adalah menjadi kesalahan di bawah bab 154 Perintah Eksas 2006 dan jika sabit kesalahan, pemandu atau pemilik boleh dikenakan denda tidak melebihi RM16,000 atau penjara tidak melebihi 8 bulan atau kedua-duanya dan cukai penuh kenderaan akan dikenakan berdasarkan kepada penilaian kastam. Tata cara untuk mendapatkan dan memperbaharui pas EES pemohon iaitu pemandu kenderaan berkenaan hendaklah mendaftar melalui laman sesawang Exit and Entry System di login.bdnsw.gov.pn. Pemohon seterusnya hendaklah membuat pilihan perjalanan satu hala dengan caj perkhidmatan bagi setiap orang bagi setiap pos kawalan sebanyak RM3 atau ulang-alik sebanyak RM6. Pemohon perlu mengisi maklumat kenderaan serta maklumat peribadi dan membuat pembayaran caj perkhidmatan. Tempoh kebenaran import sementara bagi kenderaan akan dikeluarkan selama 3 bulan. Bagi pemohon yang sudah membuat pembayaran awal ulang-alik atau sekiranya pemohon belum hasrat untuk membuat perjalanan keluar dari negara ini sebelum tamat tempoh pas EES, mereka dikehendaki memperbaharui kebenaran import sementara bagi kenderaan pendaftaran asing. Tata cara tersebut akan dikemaskinikan dari masa ke semasa mengikut situasi wabak COVID-19 dalam negara serta serantau dan global. Maklumat lanjut hubungi Jabatan Kastam dan Eksasi Raja Kementerian Kewangan dan Ekonomi di talian 238-2361 atau 832-3741 pada waktu pejabat atau melalui email info@custom.gov.bn. Syarikat Unified National Network Sdn Bhd UNN mengalami lebih dari 100 kes kecurian kabel sejak Julai 2020 yang mengakibatkan gangguan terhadap perkhidmatan telekomunikasi dan juga internet di antaranya di Mukim Lumapas, Kampung Air dan kawasan-kawasan sekitarnya. Kesan dari kecurian tersebut juga telah menjejaskan aktiviti-aktiviti perniagaan dan perekonomian serta boleh menjejaskan keperluan orang ramai menghubungi perkhidmatan kecemasan. Dalam pada itu, pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dalam siaran akhbarnya mengingatkan orang ramai bahawa mana-mana individu dengan sengaja memindahkan, membinasakan atau merosakkan sebarang pepasangan atau loji yang digunakan untuk telekomunikasi adalah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 49-1 Perintah Telekomunikasi 2001 dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan suatu denda yang tidak melebihi dari RM50,000 atau dihukum penjara selama satu tempoh yang tidak melebihi dari 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala di bawah Seksyen 49-2, mana-mana individu yang semasa menjalankan sebarang kerja tanah merosakkan atau membiarkan sebarang kabel atau suatu sistem telekomunikasi dirosakkan yang dipunyai oleh atau di bawah pengurusan atau kawalan pemegang lesen sistem telekomunikasi adalah melakukan suatu kesalahan. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda yang tidak melebihi dari RM1 juta, dihukum penjara selama suatu tempoh yang tidak melebihi dari 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, Seksyen 50 Perintah Telekomunikasi 2001 menyatakan mana-mana orang yang memindahkan, membinasakan atau merosakkan sama ada dengan sengaja, cuai, secara kebetulan ataupun selainnya pepasangan atau loji yang digunakan untuk telekomunikasi hendaklah bertanggungjawab untuk membayar pampasan atau kerosakan yang telah dilakukan.
AITI meminta kerjasama orang ramai yang mendapati sebarang aktiviti mencurigakan, seumpamanya supaya membuat laporan kepada pihak polis. Negara Brunei Darussalam sedang berada dalam monsun timur laut. Pada lazimnya akan mengalami keadaan cuaca tidak menentu pada musim dengan hujan lebat atau hujan berpetir sekali-sekala berlaku. Bulan Disember dan Januari merupakan bulan-bulan yang merekodkan jumlah hari-hari hujan serta jumlah hujan tertinggi berbanding bulan-bulan lain. Luruan angin timur laut yang kuat di kawasan Laut Cina Selatan pada masa ini dijangka menyebabkan peningkatan ketinggian ombak di perairan Brunei. Keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam untuk beberapa hari akan datang dijangka akan dipengaruhi oleh perolakan angin tempatan dengan hujan berasingan di kawasan persisiran dan hujan berpetir di kawasan pedalaman. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa hujan lebat atau berpetir. Luruan angin timur laut di kawasan Laut Cina Selatan akan menyebabkan peningkatan ketinggian ombak di kawasan perairan negara. Ketinggian ombak dijangka meningkat ke paras bergelora sehingga mencapai ketinggian 3 meter bermula malam tadi hingga 3 Januari 2021. Keadaan laut bergelora adalah berbahaya kepada semua bot bersaiz kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Para pelaut dan orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dan mengambil kira ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini dalam membuat perancangan ke laut ataupun mengambil langkah-langkah awal yang bersesuaian untuk memastikan. Para pemandu di jalan raya juga dinasihatkan untuk mengambil perhatian mengenai kejadian hujan lebat atau risiko banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir. Maklumat terkini mengenai keadaan cuaca, hubungi talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau melalui laman media sosial Facebook Brunei Weather, Instagram @Brunei Weather dan aplikasi bimbit Brunei WX.